Jadi betul lah tadi pandangan kata Ustaz tadi bahawa ikut pada pangkal. Tapi sebenarnya lebih tepat lagi, sebenarnya dia terikut kepada matan kitab induk. Kita ni kalau ceramah ada dalil. Dalil kita sumbernya daripada apa? Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Kalau kita mengaji Al-Quran, juga ada dalil. Dalilnya daripada kitab induk, kitab asal, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang hari ini diterjemahkan macam-macam kitab. Kitab asal itu ada matan. Matan itulah dalil kita. Dan dalam matan itu memang disebut hamzun wa haun, ghainun ainun wa haun, ghainun wa khaun. Memang disebut begitu. Sebab itulah kita masukkan ikut urutan-urutan, dan boleh juga diguna pakai alasan tadi itu daripada pangkal. Jadi kenapa disebut pangkal? Ada hujung, ada pangkal. Pangkal ni adalah tempat tumbuh, tempat tumbuh. Dia pasak. Jadi sebab itulah bermula daripada pangkal sampailah hujung. Begitu juga dengan bab lisan, lidah. Kita memulakan perbahasan daripada pangkal qaf sampailah hujung lidah. Begitulah. Halqum daripada pangkal sampai hujung lidah, pangkal sampai halqum Ustaz. Begitu Al-Quran ini ada disebut sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah. Satu lagi disebut taufiqiyah. Satu qaf dulu, satu lagi fa dulu. Tauqif memberi makna bahawa Al-Quran ini adalah diturunkan secara wahyu. Tak boleh tambah, tak boleh tolak, tak boleh buang, tak boleh dihazaf, tak boleh apa-apa. Tak boleh dihilangkan, dibuang atau ditambah dengan sesuka hati. Itu sifat Al-Quran tauqifiyah, diwahyu. Diwahyu. Yang kedua, sifatnya adalah taufiqiyah. Taufiqiyah ni berpandukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakallahu. Nampak? Satu tauqif, satu taufiq. Tauqif ni wahyu. Sebab itulah Nabi bila dapat wahyu, ketika perang Nabi dapat wahyu, ketika tak perang Nabi dapat wahyu, ketika musafir Nabi dapat wahyu, ketika di Mekah Nabi dapat wahyu, ketika di Madinah Nabi dapat wahyu. Tempat berselerak, macam-macam tempat, macam-macam keadaan. Ada kerana pertanyaan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi tunggu wahyu sampai wahyu Nabi jawab soalan sahabat Nabi. Ada kerana peristiwa-peristiwa, ada kerana macam-macam lah. Jadi bila wahyu itu sampai dalam satu tahun itu banyak keadaan. Setiap kali bulan Ramadan Nabi akan bertalaki, jumpa Jibril AS untuk bacakan apa yang telah diturunkan wahyu pada tahun itu. Dibaca setiap kali Ramadan. Jadi Nabi terima wahyu Al-Quran berapa tahun? 23 tahun. 10 tahun dekat Madinah. Madinah ke Mekah? 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Sengaja saya sebut kata 10 dulu. Kan biasa orang sebut Mekah je kan. Bila saya sebut 10, maknanya dia sedanglah soalannya 10 tu kat mana? Dia tak tersasul sebut Mekah, dia sebut terus Madinah. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, 23 tahun. Bermakna Nabi jumpa Jibril AS, membacakan semula ayat yang telah diturunkan berapa kali? Berapa kali? Nabi jumpa Jibril, bacakan wahyu yang diturunkan setiap kali datang bulan Ramadan. Nabi terima wahyu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Bermakna Nabi berapa kali baca pada Jibril AS? 20? Bukan 23. Jawapannya 24. Sebab pada tahun terakhir Nabi bertemu dengan Jibril AS, Jibril turun bertemu dengan Nabi 2 kali. 2 kali tahun terakhir Nabi terkejut. Sebab Nabi dia manusia seperti kita, makhluk yang dirahsiakan tentang ajal dan mautnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi seperti mana Nabi-Nabi terdahulu, akan sampai waktu dia akan
Akan pergi sebab sifat manusia itu dia tak akan selama-lamanya hidup. Jadi Nabi bila dapat tahu Jibril datang lagi dan kena baca sekali, Nabi dah dapat agak dah. Ini mesti ada hikmah dan kenapa Jibril datang dua kali. Begitu. Jadi tahun yang ke-23 Nabi jumpa dua kali. Bermakna sepanjang hidup Nabi bacakan semula selama 24 tahun 24 kali untuk 23 tahun. Jadi setiap kali Nabi baca apa wahyu yang telah diturunkan. Jadi Nabi bawa penulis wahyu. Siapa penulis wahyu tu? Zaid bin Thabit. Jadi dialah akan tulis. Kemudian Nabi dengan taufik Nabi baru Nabi bagi tahu ini kena pisahkan, maktu' ini kena mausulkan, sambungkan kalimah ni. Begitu. Sebab itulah ada kalimah yang memang kita tengok terpisah, minhum. Ada kalimah yang kita tengok sambung, minhum. Okey? Tapi kalau dari segi macam majais, ya ayyuhan nas, kan? Ya tu, ya nida itu sebenarnya dia mad jaiz, dia terpisah. Ya dengan ayyuha, ya dengan ayyuha. Itu semua di bawah taufik daripada Nabi, sehinggalah ulama-ulama menjelaskan kepada kita. Tapi satu perkara yang tak diubah adalah sifatnya tauqifiyah. Bagaimana Jibril bimbing Nabi SAW, itulah Nabi bimbing Zaid bin Thabit. Sebab itulah walaupun Nabi dah wafat, Quran itu dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina apa lagi? Omar dan juga Sayyidina Uthman. Yang jadi ketua kepada kumpulan penulis itu adalah Zaid bin Thabit, sebab dia menyaksikan pertemuan antara Nabi dengan Jibril AS. Jelas? Jadi maknanya jawapan tadi tu, soalannya, kalau dari segi ilmu teori, ada dalam bab tajwid namanya bab maqtu' wal mausul, membahaskan kalimah-kalimah yang ditulis sambung beberapa tempat, tiba-tiba tempat yang lain ditulis terpisah. Atau dalam bab tajwid nama maqtu' wal mausul. Ustaz boleh tulis nanti, buka kitab-kitab yang sentiasa jadi rujukan. Tapi secara naklinya, benda tu memang tak boleh diubah melainkan dengan bimbingan Nabi. Benda tu dah ditetapkan. Tetapi tauqif, wahyu memang tak boleh ditambah, tak boleh diubah. Sama je. Tapi semua dengan bimbingan Nabi. Nabi letakkan ini, surah ini dulu, surah ni kemudian, ayat ini dulu, ayat ni kemudian. Walaupun tahun ketika turun ayat itu tak sama. Sebab itulah Al-Quran bukan juz 1 sampai juz 20 semua turun kat Mekah. Juz 21 sampai An-Nas semua turun kat Madinah. Nak menggambarkan akhir kehidupan Nabi, tak. Kadang-kadang ada je surah yang di awal diturun dah kat Madinah. Sebab apa? Sebab itulah tauqif, itulah wahyu yang Nabi sendiri bagi tahu pada Zaid bin Thabit. Dia tak sebut dengan wala yantiqu anil hawa. Nabi tak pernah sebut secara apa? Hawa nafsu. Semua tu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Okey. Seterusnya kita masuk bab idgham. Bab idgham dari segi bahasa, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari segi istilah, memasukkan huruf pertama nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf kedua, menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Menjadikannya satu huruf yang bertasydid. Ini idgham. Maknanya bila sebut idgham dari segi bahasa adalah idkhal, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau dari segi istilah, dia memasukkan huruf pertama yang mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang kedua dan menjadikan satu huruf yang bertasydid. Jadi ini adalah dari segi makna bahasa dan juga istilah. Jadi bila bahasa dan istilah, tak kiralah dia datang kerana hukum dia hukum idgham ma'al gunnah ke idgham bi gunnatin nama lain, ataupun bila gunnah nama lainnya bi ghairi gunnah, ataupun idgham mutamathilain, ataupun idgham mutaqaribain, ataupun idgham mutajanisain, ataupun hukum idgham pada mustaqal mad lazim kalimi mustaqal ataupun harfi mustaqal
apa sahaja dengan makna idgham, semuanya adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, masukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup yang kedua, dan menjadikan dia seolah-olah satu huruf bertasydid. Jelas? Dalam bab idgham, kita maklum bahawa segi bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam bab istilah pula, dia menjelaskan memasukkan huruf pertama, iaitu nun sakinah atau tanwin, ke dalam huruf kedua, yang menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Okey. Kalau bahasa kitab yang lama, dia ada tambah perkataan sehingga. Oh, ni semua yang bayi-bayi saya ni. Kalau ada yang lebih veteran mungkin diingat. Perkataan pada terjemahan yang dulu, dia tulis sehingga seolah-olah menjadi satu huruf bertasydid. Dia guna bahasa seolah-olah. Itu bahasa yang kitab yang lama lah, kitab yang lama. Tapi kitab yang baru ni kita buang perkataan seolah-olah. Dia bukan pada seolah-olah. Seolah-olah tu maknanya boleh pilihan. Dia macam-macam, ataupun ada apa, boleh dibuat dan boleh tidak buat. Tapi kita buang perkataan itu, kita letakkan bahawa dia menjadi kedua-dua huruf dia menjadi satu. Okey. Seperti mana yang saya sebut tadi pada mukadimah tadi, bahawa ilmu tajwid dia bukan ilmu teori. Jadi kalau ustazah tadi sebut, dia tanya ilmu teori. Teori ini lahir daripada pertanyaan anak-anak. Kan? Pertanyaan anak-anak. Jadi kalau pertanyaan anak-anak, memang dia akan tengok pada Zohir kalimah yang kita guna. Dalam tu dia bagi contoh apa? Contoh Lan nu'mina. Lan nu'mina. Kan? Kalau dari segi apa, ilmu teori, ilmu akli, jadi anak-anak akan kata, Ustaz, ni macam mana jadi satu huruf sedangkan dia memang ada dua huruf. Kan? Dan memang betul ada dua huruf, tak menjadikan dia satu pun. Kan? Inilah dikatakan ilmu lafaz. Sebab itulah tajwid dia bukan ilmu teori. Dia adalah ilmu untuk i'ta al-huruf huququha, memberikan hak-hak pada huruf itu. Dari segi nak makhraj huruf, nak mengeluarkan huruf, nak menyebut, nak nutqah, nak membacakan ayat itu. Jadi ketika baca, seolah-olah menjadi lan nu'mina. Ketika menyebut, dia jadi seolah-olah kedua-dua huruf itu digabungkan menjadi satu. Ketika menyebut, sebab itulah kita dalam membezakan antara nun sakinah dan tanwin, pada penulisan itu mungkin tak sama, ada lafaz itu sama. Macam nun sakinah dan tanwin tadi kan. Nun sakinah ketika lafaz dan juga ketika tulis dia tetap ada. Tapi tanwin ketika mana dia dibaca sama, ada, tetap ada. Tapi ketika ditulis tak ada. Tak ada. Jadi kalau dia tanya anak didik, maknanya bila kita suruh dia baca, kat situlah ada gabungan antara dua huruf menjadi satu huruf. Jelas? Sebab dia memang memasukkan nun ni masuk ke dalam sini. Nanti kita akan bahaskan pula pada huruf-huruf yang lain. Sebab ada huruf disebut idgham kamil, ada huruf disebut idgham naqis. Itu nanti lagilah anak didik tanya macam-macam. Dalam bab idgham ni, maknanya walaupun kita sedang membahaskan tentang bab ahkam nun sakinah wa tanwin, tetapi dari segi bahasa dengan istilah itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, ataupun menjadikan huruf pertama masuk ke dalam huruf yang kedua. Huruf pertama yang disebut nun sakinah wa tanwin pada bab ni, nun sakinah wa tanwin dalam bab ini, memasukkan nun sakinah wa tanwin ke dalam huruf-huruf idgham.
menjadikan kedua-duanya satu huruf yang bertasydid. Jadi dari segi bahasa dan istilah bukan hanya terpakai untuk bab idgham bi ghunnatin ataupun idgham bila ghunnah. Idgham dari segi bahasa dan istilah itu juga diguna pakai dalam bab idgham mutamathilain, idgham mithlain sebagai contoh, idgham apa lagi, mutajanisain, mutaqaribain. Maknanya dari segi istilah, kalau tadi saudara tanya berkaitan dengan macam mana pula dinampakkan kedua-dua hurufnya jadi satu. Atau kalau bab idgham mutamathilain, dua huruf yang sama, maknanya tempat makhraj dengan sifat huruf itu mesti sama. Bermakna huruf mim bertemu dengan huruf mim, huruf ta bertemu dengan huruf ta. Sebab itulah dari segi penulisan, contoh rabihat tijaratuhum, kan? Rabihat tijaratuhum. Tijaratuhum, rabihat. Ni tijaratuhum, rabihat. Ni ta yang pertama dimasukkan ke dalam ta yang kedua. Dari segi penulisan memang tak boleh nak menyangkal tauqifiyah dari itu yang saya sebut. Tetapi dari segi amaliyah, maknanya yang berlaku jadi kedua-dua itu sebagai satu huruf yang bertasydid ketika dibaca benda tu. Maknanya ini dalam bab mutamathilain. Kalau mutaqaribain, qaf ke dalam kaf, kan? Lam ke dalam ra. Itu taqarib, yang dekat dari segi apa? Makhraj sama ke tak? Makhraj sama ke tak? Makhraj yang sama ataupun tidak? Kalau taqarib, mutaqaribain, makhraj lain sifat sama, ataupun sifat yang sama makhraj yang lain. Itu dia perlawanan. Kalau mutajanisain, gitulah. Maknanya dari segi makna idgham secara bahasa dan istilah, dia bukan hanya terpakai kepada bab idgham bi ghunnatin ataupun ma'al ghunnah yang sedang kita bahaskan ni. Baik, sahabat-sahabat guru yang dirahmati Allah, jadi tadi kita dah tengok dari segi makna. Kemudian kita dalam bab ahkam nun sakinah wa tanwin, yang dikatakan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, itu adalah nun sakinah ataupun tanwin. Ini yang kena masukkan ke dalam huruf idgham. Jadi huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6. Jadi biasa ustaz hafal ya waw mim nun lam ra. Ada yang hafal ikut dalam kitab yarmadun. Inilah huruf idgham. Huruf idgham. Jadi nun mati dan atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini yang 6 ini, maka hukumnya adalah idgham. Kena memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Sebab itulah dalam buku ini kita jelaskan idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Idgham hendaklah terdiri dari dua kalimah. Nun sakinah atau tanwin berada di akhir kalimah pertama, huruf idgham pula pada awal kalimah yang kedua. Huruf idgham ada 6, ya, wa mim nun dan lam ra. Kita tengok surat seterusnya. Itu syarat dia. Okey. Idgham terbahagi kepada dua. Idgham terbahagi kepada dua. Jadi ada pula yang tanya, ustaz, kenapa idgham terbahagi kepada dua, sedangkan dalam bab yang lain ada idgham terbahagi kepada tiga, kan? Ada bab idgham tabaghi main tadi kita sebut tu terbahagi kepada tiga.
sedangkan ini dua. Jadi ini adalah bab ahkam nun sakinah dan tanwin. Ini bab ahkam nun sakinah dan tanwin. Jadi tak termasuk daripadanya bab mutaqaribain, mutamathinain dan juga mutajanisain. Baik. Untuk bahagian yang pertama disebut sebagai idgham bi ghunnatin. Jadi idgham bi ghunnatin, tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. 4 huruf saja. 4 huruf saja. Kita tengok pengertian idgham bi ghunnatin. Idgham bi ghunnatin ialah masukkan nun sakinah dan tanwin ke dalam satu huruf, ke dalam salah satu huruf ya, waw, mim, nun berserta dengan dengung. Hukum bacaan idgham bi ghunnatin hendaklah dibaca dengan gunnah. Kadar panjang bacaan dengung idgham bi ghunnatin adalah dua harakat. Tengok contoh. Misal idgham bi ghunnatin. Misal idgham bi ghunnatin, ada misal yang nun sakinah dan juga tanwin. Jadi kita kena faham bahawa idgham ini tak berlaku dalam satu kalimah, mesti berlaku pada dua kalimah. Boleh tak berlaku dalam satu kalimah? Boleh tak? Kalau dia berlaku dalam satu kalimah, dia jadi hukum yang lain. Jadi hukum apa? Hukum izhar mutlak. Izhar mutlak ada berapa contoh ke dalam tu? Ada 4. Misal ayat dunya qinwanun sinwanun bunyan. Baik. Dia tak berlaku pada satu kalimah. Maknanya idgham mesti dia berlaku pada dua kalimah. Tahukah anda, gunnah ialah suara yang keluar daripada hidung yang tidak dipengaruhi oleh lidah. Idgham bi ghunnatin dikenali juga sebagai idgham al-ghunnah. Dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua, sama ada secara sempurna ataupun tidak sempurna. Sempurna ataupun tidak sempurna. Idgham bi ghunnatin hanya berlaku di dalam dua kalimah. Sekiranya berlaku dalam pertemuan satu kalimah, hukumnya adalah izhar mutlak. Baik. Disebut pada kalimah itu, pada ruangan itu ada idgham naqis dan juga idgham kamil. Kamil dengan idgham naqis. Kamil ni sempurna, naqis adalah tidak sempurna. Asasnya kita tahu bahawa nun atau tanwin bertemu dengan hukum-hukum huruf-huruf ini berlaku idgham. Maknanya memasukkan huruf pertama pada kalimah yang pertama ke dalam huruf yang kedua untuk kalimah yang kedua. Tiba-tiba ada perkataan idgham kamil dengan idgham naqis. Kamil dan naqis ini merujuk kepada cara baca. Cara baca. Maknanya kalau pelajar faham macam mana cara baca, maknanya dia akan faham apa yang dimaksudkan dengan idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil dengan idgham naqis ini bukan teori. Dia bukan teori. Dia adalah kaedah ataupun cara baca. Tapi payah tak nak kenal? Payah ke nak kenal idgham kamil dengan naqis ni? Tak payah. Bukan tak payah apa? Tak susah nak kenal. Dia senang nak kenal. Kita boleh kenal mana satu huruf-huruf yang kamil, mana satu huruf-huruf yang naqis melalui tanda tasydid pada huruf-huruf gunnah. Tasydid yang ada pada huruf-huruf gunnah. Okey, jadi kalau ya dengan waw, dia adalah naqis. Mim dan nun dia akan menjadi kamil. Dia akan jadi kamil. Jadi ketika membaca Al-Quran, bila pertemuan nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ya ataupun waw, memang tak akan terjumpa
tanda sabdu. Memang takkan terjumpa tanda sabdu. Jadi bila tak jumpa tanda sabdu, maknanya dia dibaca secara naqis, diambil secara bacaan tidak sempurna. Maknanya tidak sempurna, dia tidaklah sama macam mim dan nun yang dibaca secara kamil, secara sempurna. Kalau kamil secara sempurna, wa man ma'ak faman nakata, dia terus masuk tanpa ragu-ragu. Tapi kalau idgham naqis, ya dan waw, dia tidaklah sampai dibaca dengan bersabdu. Faman ya'mal ay yu'ammara man wujida. Dia tak boleh kita baca dengan man wujida. Itu tak betul. Walaupun dia memasukkan, tetapi tak betul. Kerana apa? Kerana tak ada gunnah. Dan juga dibaca dengan tasdid tadi. Dibaca dengan tasdid. Ni boleh kita kenal melalui begitu. Maknanya melalui tanda dalam melalui tanda dalam Al-Quran pun kita kenal. Begitu juga dengan mad idgham bi ghairi gunnah ataupun bila gunnah. Kalau bila gunnah tambah lam dan ra. Lam dan ra. Lam dan juga ra. Juga terdapat tanda sabdu yang merujuk kepada dia dibaca secara kamil, tetapi pada huruf lam dan ra tidak berlaku dengung. Tidak berlaku dengung. Sebab itulah dalam Al-Quran kita akan jumpa untuk idgham bila gunnah itu, idgham bila gunnah itu tidak ada, ada pada kalimah itu ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Cuba tengok yang sini pula, muka surat 12. Huruf lam dan ra. Il lam yakun. Il lam yakun. Wa wailul lil kafirin. Begitu juga dengan mir rabbikum. Dan juga raufur rahim. Raufur rahim. Maknanya tanwin dimasukkan secara terus ke dalam huruf yang seterusnya, iaitu huruf yang kedua, tanpa dibaca gunnah. Di sekolah menengah pun ada lagi masih berlaku, yang mana dia melihat pada hukum nun atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dia bunyi gunnah. Masih ada yang berlaku. Masih ada baca yang berlaku dia bunyi macam mana? Mir rabbihim. Sebab apa? Sebab nun itu tidak bertanda dengan tanda sukun. Nun itu tidak bertanda dengan tanda sukun. Kalau bertanda dengan bertanda sukun, itu merujuk kepada nun apa? Nun mati untuk hukum izhar. Bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain dengan kha, nun itu akan ada tanda sukun. Tapi kalau pertemuan dengan hukum idgham, yang ada gunnah juga ikhfa, dia nun itu tak ada tanda sukun. Tapi anak didik kita akan baca dengan gunnah. Dia akan keliru kat situ. Sedangkan nun mati bertemu dengan lam atau ra, dia akan jadi bila gunnah. Bila gunnah. Idgham bila gunnah juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Maknanya
tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Itu maksudnya dimasukkan secara sempurna. Kalau naqis, dia tak masuk secara sempurna. Dia tak masuk secara sempurna, maknanya kita tak sebut huruf ya ataupun waw itu dengan huruf yang sebenar-benar huruf. Kita tak sebut. Kalau dia masuk, kalau kita baca dengan may yu'min, kita tahu itu ya. Itu ya. Tapi dia tak macam tu. Dia baca dengan may ya'mal. May ya'mal. Miwujida. Miwujida. Tapi kalau kita baca dengan miwujida, itu kita dah sebut huruf tu, sebab dia tak diganggu dengan gunnah. Kalau idgham bila gunnah ataupun tanwin dan juga nun sakinah bertemu dengan huruf yang selain daripada ya dan waw, huruf mim ataupun nun, dia dibaca dengan kamil tanpa kita ragu-ragu, masukkan semua. Contohnya apa? Khairum min. Khairum min. Ataupun syai'in nuqur. Syai'in nuqur. Dia terus masuk ke dalam huruf nun. Kita tahu kita tengah sebut huruf nun, kita masukkan gunnah. Kita tahu tengah sebut huruf mim, masukkan gunnah. Kita tahu kita sebut huruf lam dan ra, tapi tak ada gunnah. Maknanya jelas terus pada huruf tu. Maknanya kita terus tinggalkan nun tu, sebab nun tu dah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Kalau ya dan waw, dia tak boleh begitu. Sebab itulah di antara kesalahan-kesalahan baca ketika kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku bagi orang awam ketika membaca hukum idgham. Kalau dalam kitab Dr. Aiman Swaib ni, kesalahan-kesalahan ketika membunyikan huruf nun mati dan tanwin, ada beberapa perkara. Antaranya mengidghamkan ke dalam huruf waw dan ya tanpa dengung. Membaca Al-Quran, mengidghamkan nun sakinah atau tanwin ke dalam ya dan waw tanpa dengung. Biasa tak berlaku. Cuba suruh anak didik kita baca surah Al-Zalzalah. Macam mana baca surah Al-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus sama-sama. Terus sampai habis surah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtata. Ulang balik. Kat sini ada tanwin bertemu dengan ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Okey, yang seterusnya ada nun mati bertemu dengan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya sedarlah kita baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Nanti kalau budak-budak yang baca, dia tak sedar khairan yarah, ataupun faman ya'mal, faman ya'mal, dia baca berlaku idgham, tetapi dia salah baca. Dia bukan baca idgham kamil, dia baca idgham bukan baca idgham naqis,
dia baca idgham kamil. Bahkan dia baca pula dengan kesalahan bila gunnah. Faman ya'mal, berlaku idgham tak? Berlaku idgham tak? Berlaku, sebab dia tak sebut huruf nun. Kalau dia baca izhar nun tu akan jadi macam mana? Faman ya'mal. Faman ya'mal. Tapi dia pandai, dia baca dengan idgham. Faman ya'mal. Betul tak? Betul tak? Tadi dia baca faman ya'mal. Kita kata salah apa? Salah dia baca sebab dia baca izhar. Kali ini dia baca faman ya'mal. Betul ke salah? Dia baca idgham tak? Dia baca idgham. Cuma dia tak dengung. Dia tak dengung. Tapi kalau pun dia dengung, kalaupun dia dengung, faman ya'mal. Apa beza dengan faman ya'mal? Satu dia baca dengan gunnah ada, tapi dia baca dengan bila gunnah. Dia baca dengan, bukan bila gunnah, dia baca dengan kamil, ada sabdu. Satu lagi dia baca dengan tanpa sabdu. Ni kena ingat ni. Kena ingat, sedarkan anak didik. Yang pertama, bila bab idgham, yang kita nak betulkan anak didik, nun atau tanwin ini apabila bertemu dengan huruf-huruf sekalian, dia tidak lagi dibaca. Sebab apa? Dah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nakis, ada kamil. Nun mati atau tanwin, dia bertemu dengan ya malun kan? Ya maluna. Ini huruf-huruf idgham. Jadi kalau bertemu saja dengan huruf idgham, ini kita tidak baca. Sebab apa? Sebab dia dah dimasukkan ke dalam huruf yang seterusnya. Tetapi idgham yang pertama nakis pada huruf ya dan juga waw. Idgham kamil, mim, nun, lam dan ra. Tanda yang ada pada kamil ada sabdu. Nampak? Jadi tadi kita dah buat latihan untuk surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ni biasa. Kalau kita buat majlis khatam Quran, memang laju je orang baca. Dengung dia hilang. Dengung dia hilang. Satu, dengung dia hilang. Yang kedua, ada juga yang baca secara izhar. Sedangkan yang ini adalah bab idgham. Dia masih lagi menyebut huruf nun, masih lagi dia bunyi tanwinnya. Itu dah salah lah, sebab dia izhar. Dia menyebut huruf yang pertama, sedangkan idgham tu memasukkan huruf yang kedua. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, dia baca ya dan waw ini tanpa dengung. Tanpa dengung. Faman ya'mal. Sepatutnya faman ya'mal. Dengung. Tapi dia baca dengan dia baca tanpa dengung. Maknanya dijadikan hukumnya sebagai idgham juga, tapi kamil. Sedangkan dia adalah naqis. Jelas kalau mim nun lam ra belasah pergi, tak apa. Tinggalkan nun sakinah atau tanwin, sebut huruf itu secara jelas, huruf yang seterusnya. Tu kita bagi contoh tadi. Apa contoh aja? Tu mir rabbikum ataupun Raufur Rahim. Terus masuk pada huruf yang seterusnya tanpa ragu-ragu. Jadi kalau kita nak tanya pelajar, jangan kita tanya apakah hukum
hukum pertemuan nun mati bertemu dengan huruf-huruf tu, kita kata jawapannya antara idgham naqis dengan kamil. Idgham naqis dengan kamil, hukum itu berlaku pada sebutan. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw, tetap hukumnya adalah idgham bi ghairi bi ghunnatin. Okey. Kalau disebut idgham naqis, salah. Faham? Sebab dalam buku ni dimasukkan kalimah naqis dengan kamil. Takut pelajar keliru. Sekarang ni kita kena jelaskan bab idgham. Nun sakinah dan tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf ini mesti ditinggalkan nun sakinah dan tanwin tu, sebab dah dibaca memasukkan ke dalam huruf yang kedua. Cuma bezanya pada naqis dan kamil pada kaedah bacaan. Ni kadang-kadang kita jelaskan kat budak, ni sebenarnya idgham naqis, idgham kamil. Tak. Naqis dan kamil tu bukan nama hukum. Itu cara bacaan. Cara bacaan. Sama lah juga dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, dalam bab tahun 6 tu, riwayat Hafs an Asim ada dibaca dengan imalah, kan? Ada dibaca dengan raum, ismam, lagi tashil. Ada dibaca dengan tashil. Ada dibaca dengan naqal. Ada dibaca dengan sakta. Ni saya nak bagi tahu tentang tashil. Tashil itu adalah cara baca, bukan hukum. Sebab itulah kita letakkan contoh sama je. Contohnya kalau mad faraq. Faraq hamzah. Mad faraq, nak membezakan antara hamzah istifham ataupun hamzah khabar, sebab kalimah asalnya macam mana. Sebagai contoh kita ambil kalimah az-zakarain tu, kan? Az-zakarain. Jadi bila tengok pada contoh dalam buku yang lain, buku Quran, buku tajwid tahun 6, saya letakkan tashil itu contoh bacaannya az-zakarain juga. Kan? Lah kali ada guru tanya, "Ustaz, ini kan contoh untuk mad faraq. Mad faraq nama hukum, tapi cara baca adalah tashil. Boleh dibaca dengan tashil." Ini yang kadang-kadang kita keliru. Macam tadi tu, idgham naqis dengan idgham kamil bukan nama hukum, cara bacaan. Jelas? Dalam ibdal. Zakarain pun boleh dikatakan sebagai dalam hukum ibdal. Tapi mad faraq pun kita gunakan kalimah yang sama, al-ana. Sehingga kan kita jelaskan macam mana boleh jadi al-ana. Asalnya kalimah tu al-ana. Macam az-zakarain, sebenarnya az-zakarain. Bagi riwayat Hafs an Asim, pada kalimah itu boleh dibaca dengan tashil. Bukan hanya tashil tu pada ajamiyun wa arabi, bukan hanya itu saja. Betul saya kata tadi, tajuk itu patutnya kita bagi cadangan antara riwayat Hafs an Asim. Bukan semua riwayat an Asim dibahaskan kat situ. Tapi dalam bab itu, pada kalimah tashil, kita ada tulis kat situ untuk cara baca lain bagi az-zakarain boleh dibaca dengan tashil. Itu semua cara baca. Sama macam ni. Sama macam ni yang kita tengah bahaskan hukum ni. Kalau dibagikan contoh, tetap ini adalah idgham bi ghunnatin. Ini adalah idgham bi ghunnatin. Yang ini adalah idgham bila ghunnatin. Bila ghunnah. Bila ghunnah, betul juga tu. Bila ghunnatin tu betul lah, pasal ada hafijar kan. Bila ghunnah. Jadi ini nama hukum, tapi cara baca
Ini naqis, ini kamil. Jangan sampai kita silap memberi maklum pada pelajar. Sebab pembelajaran tajwid hari ini kita menerapkan dua keadaan. Satu teori nak dibawa, satu lagi adalah cara baca, cara sebut. Okey. Ni kita boleh buat contoh bacaan. Bi'samashtaraw bihi. Siapa nak baca? Kalau yang tu panjang sangat, baca yang bawah tu. Baca yang bawah tu. Ustaz Syawal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Okey, kat sana apa dia kalimah yang merujuk hukum yang kita tengah bahaskan? Mukhlisa dengan lahu. Dia pertemuan tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi hukumnya adalah idgham bila gunnah ataupun bi ghairi gunnah. Bagaimana cara bacanya? Bacaannya dibaca idgham secara kamil. Jelas? Okey, untuk yang atas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walilkafirina azabun muhin. Sallallahu alaihi. Baik. Di manakah kalimah yang mempunyai contoh idgham? Ayyakfuru. Jadi kat sana hukum dia idgham bi ghunnatin, bi ghunnah. Cara bacanya idgham secara naqis, secara naqis. Kalimah yang lain ayyunazzila Allah. Okey, itu hukum apa? Sama juga macam tadi. Ada contoh yang lain tak? Man yasha. Itu pun sama. Hukum macam tadi. Dia jadi naqis. Lagi? Ni ada ustaz tunjukkan contoh. Ghadabin walil kafirin. Ghadabin walil kafirin. Jadi itu tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya idgham bi ghunnatin. Cara bacanya naqis. Lagi contoh lain, azabum muhin. Azabum muhin. Itu contoh bagi idgham bi ghunnatin. Tetap berlaku gunnah, tapi cara bacanya idghamnya secara kamil. Beza dengan waw tadi. Waw tadi naqis. Jelas?
Kalau dari segi itulah, dari segi apa makna lughawiyah ni, ayyunazzilallah. Okey, seterusnya kita masuk ke surah 14, iaitu bab iqlab. Iqlab dari segi bahasa menukarkan. Pada istilah menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim berserta dengan dengung, berserta dengan dengung. Baik. Baik. Oh, dalam poket. Okey. Bab iqlab. Tajuk iqlab. Iqlab dari segi bahasa menukarkan. Menukarkan. Iqlab Iqlab dari segi bahasa kita tahu menukarkan. Yang istilah menukarkan bunyi. Kat situlah kena diterapkan teorinya. Dari segi praktikalnya, amaliyahnya. Okey. Menukarkan bunyi nun sakinah ataupun tanwin. Okey, huruf iqlab ada satu saja, iaitu huruf ba. Hukum bacaan iqlab hendaklah dibaca dengan gunnah, dengan dengung. Kadar panjang bacaan dengung iqlab ialah 2 harakat. Jadi dia tunjukkan contoh kat sana. Ba atubitu ataupun min ba'dika ataupun sultanin bihaza. Okey. Contoh yang lain biasa dalam Quran yang kita jumpa apa? Min ba'di. Okey. Jadi sekarang ni iqlab menukarkan bunyi. Kita tadi belajar yang mula-mula ahkam nun sakinah wa tanwin. Bagi nun sakinah yang merujuk kepada hukum iqlab, ada mim kecil atas nun. Kalau tanwin pun ada mim kecil pada huruf yang tanwin. Jadi ini mim kecil. Jadi dia suruh tukarkan bunyi. Asalnya nun ni mati, kan? Nun mati. Bila kita sebut akan bunyi mim. Mim, kan? Lepas tu disuruh tukarkan bunyi. Apa dia punya makna dia? Nun sakinah wa tanwin kepada mim. Okey. Jadi disuruh tukarkan nun sakinah ni kepada mim. Sebab tu dalam contoh secara dhab, asalnya ini resam. Jadi bila Jazirah Arab dah semakin luas, Islam dah semakin besar, dimasukkan ilmu dhab. Ni resam. Barulah dimasuk ilmu dhab. Dhab ni bentuk-bentuk tanda-tanda dalam Al-Quran. Termasuklah mim ni tadi. Okey? Jadi mim ni dipanggil bukan mim hakikiyah. Ini bukan mim hakikiyah, ini mim majaziyah. Majaz saja. Majaz. Majaz. Maknanya dia bukan mim yang hakiki, bukan huruf mim yang betul. Bukan huruf mim yang betul. Sebab itulah bila makna iqlab menukarkan bunyi, ketika menyebut hukum iqlab, jadi kita membunyikan nun sakinah itu kepada huruf mim, tetapi huruf mim itu bukan mim yang hakikiyah. Mim yang hakikiyah adalah huruf syafatain. Huruf syafatan. Maknanya apa? Huruf dua bibir. Jadi sepatutnya kalau kita baca mim ba'di, mim ba'di, sebab itu adalah mim hakikiyah. Tapi sekarang ni untuk iqlab, dia bukan mim hakiki, dia mim majazi. Jadi ketika menyebut hukum iqlab, perlu direnggangkan sedikit antara dua bibir. Okey, perlu direnggangkan sedikit dua bibir. Ada orang yang baca tutup tak? Ada. Ada. Ulama-ulama pun ada yang baca secara tutup. Tetapi ghairu ghamid. Ghairu ghamid ni maksudnya dia baca tanpa ketap bibir dia.
Kalau mim tadi, kalau mim hakiki, mim tu tak apa. Bibir kita boleh tetap, boleh rapat. Tapi kalau dia majazi, bila dibaca secara rapat, dia hanya menutup saja. Mim ba'di, mim ba'di, jangan mim ba'di. Sebab dia bukanlah mim haqiqiyah. Jelas? Jadi dia ada yang keliru. Ada yang keliru. Ada yang keliru nak membunyikan antara mim yang ini dan juga mim yang ba. Bukan apa? Mim dengan mim. Bukan mim dengan mim. Nun dengan mim. Bukan nun dengan mim. Bab ikhfa. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Orang tu risau, macam sama. Tapi ikhfa syafawi itu dah memang betul dia mim yang hakiki. Cuma hukumnya ikhfa kita kena sembunyi. Kalau dibaca secara mim hakiki betul, tapi tak menepati hukum tajwid sebab dia tidak satara, dia tidak menutup, tak menyembunyikan mim tu tadi. Sebab bila ikhfa hukumnya apa? Maknanya sembunyi. Faham Itu memang betul mim hakikiyah. Kalau ni mim majaziyah, diletakkan kerana untuk membantu sebutan. Inilah dipanggil ilmu dhabtul Quran. Kalau ini adalah ilmu resam, tulisan resam, ini dhabtul Quran. Jadi ini bukan mim hakiki. Okey, jadi saya nak dengar contoh guru-guru baca untuk iqlab Quran Majid. Kalau Quran Majid memang tak adalah. Quran Majid memang semua nun dia akan buat tanda mati. Buat tanda mati. Itu Quran Majid. Quran Majid tu lebih kepada lafzi, lafaz. Kalau kita lebih pada Rasam Osmani ni ada kaedah. Kaedah Rasam Osmani dia ada kaedah yang membuang isbat alif dan sebagainya, macam-macam lah, ada 6 kaedah. Ini bukan Majid. Okey, jadi kita nak tengok contoh pada bab ni apa ni? Cara menyebut hukum iqlab ialah dengan menyembunyikan bunyi mim, merenggangkan sedikit kedua bibir berserta dengung. Jadi dikhawatiri boleh baca tutup, tapi dikhawatiri anak-anak didik kita baca tutup sampai ghamid, sampai panggil apa, kemam bibir tu sampai kemam bibir tu kuat. Akhirnya biar kita selaraskan dengan tarik kita, biar bibir tu terbuka sedikit, tapi jangan sampai terbuka rongga tu besar. Jangan sampai terbuka rongga tu besar. Sebab apa? Sebab kita nak sembunyikan nun, sebab tu ditukar kepada bunyi mim. Jadi kalau kita rongga besar, mim ba'di, semua kan kalau zaman dulu baca semua bunyi gundah dia. Mim tahti maya, semua dia rongga tu terlalu besar. Tapi bila kita pergi bertalaki, rupanya ada yang kena rongga tu kena dikecilkan untuk membantu penyempurnaan huruf. Baik. Jadi terdapat 2 jenis mim kecil dalam Al-Quran. Ini juga ada pelajar yang silap. Pelajar yang silap menunjukkan mim yang begitu, yang ada ekor, menunjukkan apa? Menunjukkan hukum iqlab. Itu mim yang ada ekor. Kalau mim yang tak ada ekor menunjukkan tanda waqaf. Waqaf apa tu? Waqaf lazim. Waqaf lazim, mulazamah. Kena dibiasakan pada kalimat itu diberti kalau ada tanda tu, Okey. Jadi kita nak tengok contoh. Ada 2 tu. Wa asirru dengan illa man yu'tada. Siapa nak baca? Akhwat pula akhwat pula. Ada yang volunteer tak nak baca? Ni Ustaz Zainal lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Innahu alimun
Jadi Ustazah tadi baca dengan saya menumpukan pada kalimah innahu alimun kan, alimun bidatil sudur. Ayat yang kedua, Ustazah. كان لمرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Okey, jadi saya dapat dengar saja, tak boleh tengok mulut. Sebab itulah penting pembacaan Al-Quran ni kena talaqi wal musyafahah. Talaqi ni kena berdepan, bertemu. Musyafahah kena berlaga lutut. Istilahnya kena berada hampir. Sebab guru nak tengok macam mana keadaan mulut kita. Tadi tu Ustazah tadi baca, dia berniqab, berface mask, berpelitup muka. Okey. Jadi saya anggap bunyi tu betul. Walaupun saya tak nampak keadaan rongga dibuka besar ke kecil ke ataupun tutup. Jadi untuk guru saya jelaskan boleh dibaca tutup, tapi ghairul ghamid, tak boleh nak kemam. Dan sekadar letak saja bibir tu. Untuk pelajar, kita kena jelaskan satu keadaan, iaitu kena baca secara membuka sedikit bibir tu. Maknanya kita boleh baca tutup tanpa dia rapat, dan kita boleh baca buka sedikit. Cuma pelajar, kita bagi tahu buka sedikit rongga. Tapi kena pastikan jangan sampai terbuka rongga tu besar-besar. Sebab kita nak apa? Nak istilahnya nak menukarkan mim nun mati itu kepada mim. Jadi bila mim tak boleh rongga tu terbuka selalu besar. Mim itu pada huruf pada syafatain. Cuma dia bukan hakiki, dia majazi. Okey. Oh, musim Covid ni kena belajar pakai apa, tutup mask ataupun buka mask. Jadi isu tentang bukan setakat pelajar berada depan kita tutup muka atau tak. Sampaikan isu ni belajar Al-Quran secara online tu pun dibahaskan oleh ulama panjang lebar. Sampai macam kami pelajar kena hafaz Quran. Jadi bila hafaz Quran, pelajar dia kena baca tanpa melihat. Dan belajar macam-macam cara lah. Ada tutup pakai kain, serban, kain pelikat, mask pun dia tutup kat atas ni, face mask kan. Nak memastikan itu baca Quran tanpa melihat adalah secara hafazan. Tetapi perkara itu bila kita panjangkan ke Jabatan Mufti, tanya kepada Sahibul Samahah Timbalan Mufti kita, Dr. Anhar Robert, dia berpandangan tidak menepati disiplin ilmu hafazan Al-Quran. Diambil secara talaqi wal musyafahah. Jadi pelajar tu dia baca macam biasa kat dalam audio, dalam online, tapi sampai ke sekolah kena baca semula. Kena dibacakan semula. Sebab ada perkara yang memang kita tak boleh dengar secara tepat, ada perkara yang perlu kita tegur, ada perkara berkaitan dengan rongga mulut tadi tu lah, rongga mulut. Jadi kalau itulah sampai macam tu disiplin ilmunya, kalau ustaz di sekolah dalam proses pembelajaran Al-Quran untuk teori, dia boleh tutup. Untuk membaca, ketika baca, boleh minta dia buka. Itu kalau sampai part-part yang kita macam ni lah, nak tengok keadaan bibir. Tapi kalau dia baca izhar, nak buka juga pun sama je. Buka pun kita boleh dengar sama, tutup pun sama. Tapi kalau part ikhlas, memang nak kena tengok keadaan rongga mulut, kena tengok rongga mulut. Begitu juga dengan bab-bab hukum yang lain. Boleh tak? Okey, seterusnya bab ikhfa hakiki. Bab ikhfa hakiki. Jadi dalam bab ikhfa hakiki ni, apakah maksud ikhfa hakiki, ustazah? Erti ikhfa hakiki pada bahasa ialah menyembunyikan. Erti ikhfa hakiki pada istilah ialah menyembunyikan bunyi nun sakinah atau tanwin yang sifatnya antara izhar dan juga idgham beserta dengung. Itu untuk istilah bagi ikhfa. Baik. Bila kita katakan ikhfa itu adalah menyembunyikan, perkara yang kita kena jelas, yang kita nak sembunyikan apa?
Perkara yang jelas yang kita nak sembunyikan adalah nun mati ataupun nun tanwin tu. Kan tanwin tu hujung kalimah ada nun kan? Kita tak nak dengar itu. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa dan huruf ikhfa. Jadi yang kita nak sembunyikan ini kita nak sembunyikan. Kita nak sembunyikan. Kemudian disebut pula di sana ikhfa hakiki pada istilah ialah menyembunyikan bunyi nun sakinah dan tanwin yang sifatnya antara izhar dan juga idgham. Izhar juga idgham. Okey. Jadi izhar itu apa? Jelas, nyata dan terang. Maknanya bila ikhfa kita tak bolehlah jelaskan nun sakinah tu. Dia tak boleh jelaskan nun sakinah tu. Sebagai contoh, huruf-huruf ikhfa antaranya kaf. Kaf ada kan? Kan? Ketika nak membaca huruf kaf, minkum, kita tak boleh baca nun sakinah atau tanwin di nun sakinah secara izhar. Minkum tak boleh. Tak boleh. Okey? Kita juga tak boleh membacakan nun atau nun sakinah atau tanwin itu secara idgham, memasukkan minkum. Minkum, masukkan terus. Kita nak sembunyi ni, sembunyi boleh sampai langsung tak nampak. Jadi idgham, minkum. Nun tu masuk dalam kaf. Langsung tak dengar kan? Minkum. Tadi dia kata jangan izhar, jangan nampakkan sangat. Minkum pun salah, minkum pun salah. Jadi ikhfa ini secara istilah perantaraan antara jelas pun tak jelas, antara memasukkan pun tidak masukkan. Sama-sama. Sama-sama. Kalau istilah ada, kalau Qadir Riyau diguna bahasa samar, sama-sama. Ada kan buku tajwid Qadir Riyau. Ada macam-macam lah. Ada buku tajwid Dr. Syihabuddin. Dr. Syihabuddin pun sama. Dia menggunakan kataan apa istilahnya, sama-sama. Menyembunyikan tu maksudnya sampai kita tak menjelaskan huruf nun tu sejelas-jelasnya, ataupun dengan kaedah memasukkan. Jadi dia adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nanti kita akan bahaskan pula macam mana yang dikatakan tengah-tengah tu. Macam mana yang dikatakan tengah-tengah. Jadi itu segi istilah. Huruf-huruf ikhfa ada berapa? 15. Macam mana nak ingat? Kalau dalam matan Tuhfatul Atfal, dia sebut huruf-huruf izhar ni, cara nak hafalnya dengan matan dia, sif, za, sana, sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad sama, dum tayyiban, zid, fi, tuqa, ta zaliman. Jadi awal-awal matan ini semua huruf-huruf dia. Sad, zal, zal, ta, kaf, ni jada,
Jim, Shin, Qaf. Ni apa ni? Sin. Sin, Dal, Ta, Zai, Fa, Ta, Bot dengan Za. Okey, itulah dia huruf-huruf izhar. Huruf-huruf ikhfa ada 15. Sif, zatana, kam, jada, syakhsun, qad, sama. Dum, tayyiban, zid, fit, tuqa, qa', zaliman. Jadi huruf-hurufnya sad, zal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bot, za. Ni kadang-kadang kalau kita suruh nyatakan, kita main teka-teka dekat ta, tha, jim, ha bukan, kha bukan, dal, dal, zal, ra bukan. Kan kita macam tu kan. Jadi sebenarnya itulah dia. Matan. Bila hafal matan dia akan senanglah untuk diingati. Hendaklah dibaca dengan dengung. Kadar panjang bacaan di dengung ikhfa hakiki adalah 2 harakat. Inilah dia punya contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Kemudian disebut lagi kat sini apa? Tahukah anda dengung ikhfa hakiki dibaca tebal sekiranya ia bertemu dengan huruf-huruf isti'ala. Huruf-huruf isti'ala. Khassa, daghtun, kil. Huruf isti'ala ada 7 dan akan dibaca nipis sekiranya nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf istifal selain daripada huruf-huruf isti'ala. Jadi saya nak bagi tahu ni, dalam huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah al-arabiyah ada berapa? Ada yang kata 28, ada yang kata 29. Ada yang kata 28, ada yang kata 29. Jadi yang asalnya kebanyakan ulama mengambil huruf hijaiyah tu memasukkan nombor atau angka keseluruhannya sebanyak 29 huruf. Itu tak apalah. Cuma nak bagi tahunya dalam huruf-huruf hijaiyah tu ada huruf isti'ala yang lawannya adalah huruf istifal. Huruf-huruf isti'ala, apa dia huruf isti'ala? Khassa, daghtun, kil. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf-huruf isti'ala. Bakinya adalah huruf istifal. Huruf-huruf istifal. Jadi huruf-huruf ikhfa ada 15. Huruf-huruf ikhfa ada 1 sampai 15. Daripada 15 huruf ini ada beberapa huruf yang termasuk huruf isti'la. Apa dia hurufnya? Yang pertama huruf sad. Lagi huruf dad. Lagi ta. Lagi apa? Qaf. Mana qaf? Qaf. Lagi za. Lagi do ni. Huruf-huruf isti'la ada 7. Bakinya semua istifal. Tetapi dalam huruf-huruf ikhfa, huruf ikhfa ada 15. Dalam huruf-huruf ikhfa mana ada huruf isti'la? Sad dah, dot dah, ta dah, za dah, qaf dah, ghin. Ghin ada tak huruf ikhfa? Ghin tak ada. Ghin tak ada. Lagi 5 je. Lain tak ada. Sad ni. Saya dah tanda right ni. Tak nampak. Macam mana? Ada lagi.
Biru. Jadi ini ni ini satu sad. Lepas tu qaf. Lepas tu za, dad dengan ta. Jadi ada berapa huruf? Jadi 5 dalam huruf-huruf ikhfa adalah huruf isti'la. Bakinya 10 lagi huruf istifal. Ni kena jelas. Ni kena jelas. Jadi diletakkan dalam tahukah anda ni merujuk kepada huruf isti'la, dimasukkan semua huruf, tetapi huruf-huruf yang berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa hanya ada 5 sahaja. Nampak? Jadi disebut sebagai kena dibaca dengung yang tebal. Bila isti'la dibaca dengan hukum bacaan gunnah itu secara tebal, iaitu tafkhim. Kalau huruf istifal, gunnah itu dibaca dengan tarqiq, sedikit nipis, tidak tebal. Kat sinilah akan ada perbezaan cara belajar bertalaqi dengan kita. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh huruf apa tadi? Huruf sad. Huruf sad. Sebagai contoh yang satu kalimah. Yunsarun. Yunsarun. Dia kena tebal. Dia tak boleh baca yunsarun, tak boleh. Yunsarun. Itu satu. An salatihim. An salatihim. Sad. Kalau tanwin ma'in sadid. Sadid. Dia tak boleh baca dengan nipis. Kalau cuba tengok, kalau berjumpa dengan huruf ta, yantazir. Yantazir, maknanya ta itu istifal, nipis. Min tahtihal anhar. Min tah istifal. Istifal. Naran talazza. Ta itu istifal. Tetapi kalau jumpa pada huruf-huruf isti'la, sad, dad. Contohnya dad. Mawdud. Mawdud. Ataupun wa man dhalla. Wa man dhalla. Bukan wa man dhalla. Wa man tak. Wa man dhalla. Tebal. Azaban dhi'fa. Azaban dhi'fa. Lagi huruf lagi. Huruf qaf. Huruf qaf. Min qablihim. Min, jangan baca min. Itu kaf. Min qablihim. Sebab huruf tu huruf tebal. Nanti saya jelaskan kenapa. Okey. Satu lagi, munqalibun. Munqalibun, qaf. Afuwan qadira. Afuwan wanqa. Dia tak boleh wan, tak boleh. Wanqa qadira. Satu lagi huruf ta. Yantiqun. Yantiqun. فإن طلقها. فإن طلقها. Dia tak boleh baca fa'i. Tak boleh. Dia fa'i طلقها. Ta jadi tebal. Sama juga dengan huruf dha. Fayanzuru.
fayanzuru. Tak boleh fayanzuru. Fayanzuru. Tak boleh. Fayanzuru. Sama juga dengan man zalama. Man zalama. Tak boleh man. Tak boleh man zalama. Tak boleh. Man zalama. Quran zahiratah. Quran zahirah. Tu. Syaraban tahura. Syaraban tahura. Tak boleh. Syaraban. Beza kan? Syaraban tahura. Itu nipis. Dia syaraban tahura. Okey. Baik. Jadi huruf-huruf yang ada kaitan dengan huruf isti'ala dalam kumpulan huruf ikhfa tadi sad, dad, qa, za, qaf kan? Qaf. Satu lagi. Qaf. Jadi ada 5. Ini akan dibaca dengan tebal. Ini akan dibaca dengan tebal. Maknanya nun ni tadi izhar pun tak ada, idgham memasukkan pun tak ada. Kita sembunyikan dia dengan bersedia memasuk kepada makhraj huruf yang seterusnya. Cuma bezanya pada huruf-huruf yang 5 ini adalah huruf isti'ala, dibaca dengan tebal. Sebab tu gunnah dia dibunyi dengan tebal. Jadi kenapa ia berlaku? Kenapa ia berlaku? Kita tengok pangkal lidah. Kita tengok ni kita punya halqum. Jadi kita ada lidah. Kita ada lidah. Jadi lidah kita ni bila huruf qaf termasuk huruf isti'ala, keadaan lidah kita akan jadi macam ni. Qaf di pangkal lidah, huruf qaf, aqsal lisan, aqsal lisan. Huruf qaf dia kena kepada hanakul lahmi. Jadi huruf lidah, dia ada 10 huruf. Lidah dia tak boleh keluarkan huruf hanya kerana lidah semata-mata. Lidah bila nak keluarkan huruf mesti dia terkait sama ada dia memerlukan lelangit ataupun memerlukan gigi. Sebab tu kalau tak ada gigi, dia tak sempurna. Tu. Sebab itulah dia perlukan lelangit. Jadi lelangit kita ni mana nak tulis? Lelangit kita macam tu kan? Ini anak tekak. Anak tekak dalam bahasa Arab disebut liftah. Bukan liftah. Al-lahawiyah. Maknanya al-lahatun. Al-lahatun ataupun lahawiyah. Al-lahatun itu adalah anak tekak. Anak tekak. Okey. Jadi lelangit kita ni ada beberapa bahagian. Selain daripada anak tekak, dia ada bahagian lelangit yang lembut. Cuba ambil lidah kita, gunakan lidah kita, tolak kat lelangit. Jadi ada bahagian yang keras, ada bahagian yang lembut. Yang lembut itu dipanggil al-hanaku lahmi. Al-hanakul lahmi, lelangit yang lembut. Kalau bahagian yang keras, dia panggil al-hanakul azmi. Ini tulang, kawasan yang keras ada tulang. Kalau kat depan ni gusi ni, dia panggil al-lithah. Al-lithah makna kata gusi. Okey. Semua ini dipanggil hanakul a'la, lelangit atas. Sebab tu kalau kita jumpa kitab, kita sebut sebagai
hanakul a'la, lelangit itu semua. Hanakul a'la. Tetapi untuk sebut huruf qaf dia perlukan pangkal lidah. Pangkal lidah iaitu aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan ma'a hanakul lahmi, pada tempat lelangit yang lembut. Hanakul lahmi. Dia tak sebut hanakul a'la sebab hanakul a'la ni semua. Hanakul a'la ni semua. Jadi huruf qaf bila nak sebutkan dia, huruf qaf di pangkal lidah kena kepada hanakul lahmi. Dia dah terangkat lidah ni. Kemudian bila terangkat, qaf lidah kita akan keluar macam tu. Dia bertembung di sini. Jadi nafas kita akan keluar tersekat, tersangkut. Sebab itulah bila nak bunyikan huruf qaf, dia akan jadi tebal. Contohnya pada huruf qaf, contohnya min qablihim. Sebab kita punya lisan itu, lidah kita tu dah menyekat udara yang keluar daripada jauh dalam ni nak keluar. Okey? Begitu juga dengan huruf sad, dad, ta. Dahlah dia isti'la, lidah kita terangkat. Sifat dia pula adalah sifat itba'. Itba' ni sifat dia lidah kita tu melekat dekat lelangit atas, menyebabkan ruang udara tu sempit. Ruang udara tu jadi sempit. Bila ruang udara jadi sempit, itu yang bunyi dia akan banyak kepada gunnah, tu jadi tebal. Berbeza dengan ta. Ta, lidah kita mendatar terus keluar, udara keluar ke sini. Gunnah juga, tetapi dia mudah untuk keluar sebab lidah kita istifal, rendah. Okey? Dal pun sama, hujung lidah kita istifal, rendah. Apa lagi huruf yang lain? Sa. Sa pun sama, lidah kita sa, tempat ni hujung lidah. Jadi lidah kita mendatar, tak sempit. Jadi udara tu keluar semua, daripada dalam keluar sampai ke depan. Itu yang dia bunyi nipis. Tapi kalau huruf sad, dad, ta, lidah kita terangkat semua ke lelangit kerana sifat dia itba', melekap. Ataupun huruf qaf, dia di lelangit bahagian lembut, maknanya dipangkalkan bahagian lembut. Udara yang nak keluar ni daripada dalam nak pergi keluar, dia tersangkut, tak boleh keluar banyak pada mulut. Jadi dia keluar gunnah yang tebal. Faham? Jadi udara kita ni, itulah whiteboard ni kecil tu jadi terhad sikit saya tak tu kan. Tapi saya rasa faham lah kot okay. Batuk kalau kah? Susah nak sebut qaf sebab batuk berkahak. Mungkinlah sebab huruf yang mudah disebut ketika ada kahak ni gunnah je. Kan? Huruf-huruf gunnah, mim dengan nun. Sebab huruf-huruf lain tak boleh kena ada gunnah. Kalau nak sempurna huruf qaf, bila kita tutup hidung masih lagi boleh menyebut huruf qaf. Sebut huruf qaf. Ni saya nak jelaskan tentang udara kita. Udara kita ni keluar daripada dalam kan? Dalam. Ini lidah lah. Ini halqum, ini lidah. Jadi udara ni boleh keluar ikut sini sampailah ke gigi mulut kita. Dia keluar ikut mulut. Ada udara yang dia terus sampai ke khayshum, keluar ikut hidung. Okey? Jadi kerana huruf qaf, sad, dad, ta berlaku sekatan kepada lidah kita menutup ruang udara keluar ikut sini. Jadi banyak udara keluar ikut hidung. Sebab itulah dibaca dengan tebal. Isti'la, gunnah itu dibunyi semacam dia tebal berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Jelas? Jadi ini kita akan buat latihan yang nak dengar. Sebab latihannya adalah nutqah. Cuba tengok aktiviti.
Macam ni kan? Ni faman, dia tak ada faham. Jadi faman. Okey, kalau untuk huruf-huruf istifal, huruf-huruf yang rendah, huruf-huruf yang rendah, kita tengok huruf-huruf yang rendah. Contoh-contoh huruf yang rendah. Contohnya huruf kaf. Kaf ni huruf yang rendah. Faman kana. Cuba bunyi sama-sama. 1, 2, 3. Faman kana. Kita bila nak menyebut huruf ikhfa, nun tu kita nak sembunyikan dan bersedia masuk ke dalam makhraj huruf seterusnya. Apa huruf yang seterusnya kita nak sebut? Kalau nak sebut kaf, bersedia nak masuk huruf kaf. Faman ka. Tak boleh jadi faman ka. Kalau faman itu nak sebut huruf ta. Faman tahti. Faman tahti. Tapi kalau kita sebut macam nak sebut huruf ta selepasnya, tiba-tiba kita lontarkan huruf kaf. Salah lah. Faman ka. Salah. Kalau ka, faman ka. Faman kana. Satu lagi tu. Wal anfusi. Wal anfusi. Ataupun kalau nak waqaf, wal anfus. Anfus. Mana kita tahu fa kat mana? Fa di batrus syafah. Perut bibir. Ini perut bibir. Jadi kita bersedia nak pergi bawa gunnah tu tadi, bawa apa, sembunyi, kita nak sorok nun tu, nak pergi dah sebut huruf fa. Apa? Tak boleh dah jadi wal anfus. Apa pula kita? Kan biasa kalau apa kitab-kitab yang rumiyah tu, Quran rumiyah tu dia letakkan apa, istilahnya bahasa Melayu kan, untuk membantu. Kalau ANG tu salah. Dia bukan semuanya ang meng kan. Dia ikut huruf apa yang kita nak sebut seterusnya. Boleh? Okey, kita nak buat latihan ni. Ada tak yang boleh baca? Ustaz? وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Okey. Apa kalimah yang di dalam ayat yang dibacakan tadi yang merujuk kepada hukum ikhfa hakiki? Unzi. Wa idza ma unzi. Jangan baca sebab kita nak bersiap sedia huruf zai. Huruf zai kat mana? Hujung lidah. Hujung lidah kena kepada gigi bawah. Sad, zai dan juga sin. Jadi kita nak sebut dia unzi, zi. Jadi kena bersiap sedia bawa gunnah tu kepada huruf seterusnya. Okey, kemudian lagi yang mana? Min ahadin thum ahadin. Dia tak boleh
ahadin 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 ahadun. Tak boleh. Ahadin ahadin. Sebab sa tu kat mana? Sa tu di hujung lidah juga, tetapi kena pada hujung gigi atas. Sa, zal dengan wa. Wa. Jadi tu semua hujung lidah kita mesti kena hujung gigi atas. Ahadithum ahadithum. Dia akan jadi nipis lah. Okey. Yang seterusnya summa sarafu. Summa sarafu. Jangan baca summa man sara. Summa sara. Tu baru betul. Dia kena tebalkan. Summa sara. Okey? Okey. Lagi? Ada lagi tak? Dah tak ada dah. Kalau contoh yang atas, tu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yunfiqun. Nun mati bertemu dengan fa. Sama juga dengan min khairin fa. Min khairin falil walidain. Cuba ulang. 1, 2, 3. Huruf fa kat mana? Bibir. Jadi bawa gunnah tu nak pergi ke bahagian bibir. Min khairin falil khairin fa. Okey? Lagi? Ada lagi tak? Qul ma anfaqtum. Qul ma anfaqtum. Anfaqtum. Okey? Gunnah tu begitu. Okey? Itu dipanggil nipis. Kita tak boleh tebalkan huruf fa sebab rongga keadaan lidah kita mendatar. Affa. Lidah kita ke bawah. Lidah kita ke bawah. Jadi bila dia ke bawah, sebab tu kita akan bunyi anfaqtum. Dia tak boleh baca anfaqu. Tak boleh lah. Sebab dia tak menyekat apa-apa. Dia tak menyekat apa-apa. Okey. Jadi insya-Allah boleh buat latihan di hari kemudian. Okey, seterusnya hukum mim sakinah. Mim sakinah ialah huruf mim yang tidak berbaris atau mim yang mati. Mim yang tidak berbaris ataupun mim yang mati. Sebab apa dia kata begitu? Sebab apa dia kata mim yang tidak berbaris atau mim yang mati? Memang ada tanda mati. Mim baris kalau ada tanda matilah. Ke apa? Mim yang tidak berbaris. Ini merujuk pada hukum lah. Hukum kalau dia ada tanda mati, maknanya hukum dia izhar. Kalau dia ada tak ada baris, dia jadi ikhfa ataupun idgham. Jadi kita tengok ni. Okey. Hukum mim sakinah ada 3 bahagian. Hukum mim sakinah ada 3 bahagian. Mim mati bertemu dengan mim, ataupun mim bertemu dengan ba, ataupun mim bertemu selain mim dan ba. Jadi hukum mim sakinah terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3. Wajib ini. Okay.
Mim sakinah boleh berlaku ada apa, tidak berbaris ataupun tidak berbaris ataupun bertanda mati, kan? Ini perbahasan yang kita tengah bahaskan ni. Jadi dia akan berlaku 3 hukum. Yang pertama tadi idgham. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang terakhir izhar syafawi. Okey. Idgham ada yang menamakan kitab, ada yang menamakan idgham mithlain. Ada kitab yang menamakan idgham asy-syafawi. Ada juga kitab yang menamakan idgham mutamathilain. Tapi kalau idgham mutamathilain itu tak berapa tepat. Tamathilain bigunah. Memang mim dengan mim dia tengok. Ya. Kalau idgham mutamathilain, dia bukan setakat mim bertemu dengan mim. Ni sekarang kita nak bahaskan mim, kan? Sekarang kita nak bahaskan mim. Dia boleh jadi, kalau idgham mutamathilain, dia boleh jadi ba bertemu ba, ta bertemu ta, dal bertemu dal, sa dengan sa, nun dengan nun.